KPM. Kejap lagi nak belajar topik penyalahgunaan bahan di slot pendidikan kesihatan ni. Baik, Mira cari dulu artikel tentang penyalahgunaan bahan ni. Adakah artikel? Adalah. Penyalahgunaan ubat ataupun bahan berlaku apabila anda mengambil ubat tidak mengikut arahan doktor. Seperti menggunakan ubat yang dipreskrip untuk orang lain dan mengambil dos yang lebih tinggi berbanding yang diarahkan. Kena catat ni. Barulah Mira tahu macam ni. Tingginya statistik penyalahgunaan bahan ni. Risau betul lah. Kena hati-hati ambil bahan ni. Cikgu Jeffrey. Ya Mira. Baca apa tu cikgu? Serius gaya tu cikgu? Saya tengah baca tentang kes penyalahgunaan bahan ni. Makin meningkat. Risau saya. Yelah cikgu, betul. Mira pun baru je dapat baca artikel cikgu tentang penyalahgunaan bahan ni. Bahayalah cikgu. Ya betul. Pentingnya kita kena ambil dos yang diperlukan. Ya, bahaya kalau terambil lebih kan cikgu? Ya betul. Boleh memudaratkan diri kita. Cikgu Syafri, kenapa tu cikgu? Cikgu Syari, ya kenapa ni? Saya pening kepala hari ni. Dah 2 hari dah saya pening kepala ni. Hari ni je saya dah makan 4 biji pil dengan air gas. Bahaya tu cikgu. Saya rasa bahaya ni kan. Ambil lebih ni. Bahaya untuk kesihatan. Aduh, sakit je. Cikgu. Kenapa ni you? Pening. Pening Mira. Mira telefon ambulans cikgu. Call. Mira saya tak ada air lah. Cikgu tunggu sekejap. Pening Aduh mak. Hello, kecemasan. Cikgu, sekejap cikgu. Okey, ambil air. Hello. Okey, sabar sikit cikgu Syari. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Seperti biasa anda sedang menonton slot Mendengar Rendah bersama saya Syamira Nazir yang akan menemani anda semua hari ini selama 1 jam. Di mana hari ini kita akan belajar satu mata pelajaran yang sangat menarik, iaitu kita akan belajar tentang pendidikan kesihatan dan topiknya ialah penyalahgunaan bahan. Dan sudah semestinya bersama dengan Mira, guru kita yang sangat-sangat berpengalaman, tidak lain tidak bukan kedua orang guru kita, iaitu Cikgu Kushairi dan juga Cikgu Jeffrey. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. Apa khabar cikgu, sihat? Sihat Alhamdulillah. Selamat datang cikgu ke slot Mendengar Rendah. Okey, terima kasih. Cikgu, macam biasa cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, saya ingin persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan cikgu. Okey, saya mulakan Silakan. Dan juga Cikgu Kushairi dan diikuti juga dengan Mira. Baik, sedikit peringatan mesra kepada anda semua, walaupun sekarang mungkin ada sedikit kelonggaran daripada SOP kita kan cikgu, ya, tapi betul. bukan bermakna kita sudah tidak perlu cakna ataupun ambil enteng lagi dengan kita punya SOP kan. Memandangkan kita di dalam norma baharu, tetaplah teruskan kita punya norma baharu dalam kehidupan seharian kita. Baik cikgu, untuk kelas kita pada hari ini bukan Mira seorang sahaja, tetapi ada juga murid-murid cikgu sendiri. Kita persilakan mereka daripada 4 buah sekolah yang berbeza. Kita ada 6 orang murid. Kita persilakan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Damansara Jaya, Petaling Jaya, Selangor, Eng Kayan. Hai Eng, apa khabar? Salam sejahtera. Nama saya Eng Kayan. Saya dari SMK Damansara Jaya. Okey. Semangat hari ni? Bersemangat hari ni? Semangat ke? Semangat. Bersemangat tu cikgu. Orang kata diam tandanya setuju. Terima kasih. Baik, seterusnya kita ada Adam Lim Kiat. Hai Adam, apa khabar? Hai, selamat sejahtera. Nama Sejahtera. saya Adam Kiat, saya dari SMK Damansara Jaya. Baik, selamat perkenalan Adam. Seterusnya kita ada murid kita dari sekolah yang lain pula cikgu, iaitu dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 4 Kota Damansara. Kita ada Muhammad Arfan. Assalamualaikum Arfan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arfan bin Faizal. Saya dari SMK Seksyen 4 Kota Damansara. Okey. Afan Ustaz Afan, hari ni? Sihat cikgu? Sihat cikgu. Cikgu juga. Terima kasih. Saya pun dapat gelaran cikgu hari ini. Bagus, cikgu juga. Terbaik Arfan. Okey, seterusnya kita ada dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Said Idrus, Tampin Negeri Sembilan, iaitu Iman Nasuha. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Iman Nasuha binti Zairi dari SMK Tengku Said Idrus. Baik, selamat berkenalan Iman. Yang seterusnya kita ada Damia Batrisha. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Damia Batisha binti Fariza Effendi dari SMK Tengku Said Idrus. Terima kasih Damia. Dan yang terakhir sekali kita ada Muhammad Adam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Cenderawasih, Kuantan, Pahang. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Adam bin Muhammad Khairul daripada SMK Cenderawasih. Baik, terima kasih ke semua enam kawan baru saya, cikgu. Bersama dengan kita hari ni. Ya, betul. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada hari ini. Baik, cikgu. Hari ini kita nak belajar tentang penyalahgunaan bahan bagi mata pelajaran pendidikan kesihatan ni. Mungkin ada yang kurang faham apa yang dimaksudkan dengan penyalahgunaan bahan tu, cikgu. Mungkin cikgu Kusyari boleh terangkan mengenai topik kita hari ini. Okey, baik. Merujuk kepada DSKP, kami berharap di akhir sesi pembelajaran nanti, murid akan dapat menyatakan pengaruh rokok alkohol dan dadah kepada diri, keluarga dan masyarakat, menghurai risiko penggunaan dadah, membincang implikasi menyalahi peraturan undang-undang penyalahgunaan bahan, dan juga murid dapat mengaplikasi kemahiran kecekapan psikososial dalam menangani risiko penyalahgunaan bahan. Okey? Okey, kalau kat sini kita tengok, kita hari ini nak mempelajari penyalahgunaan bahan untuk mendengar rendah, di mana kita nak tengok bagaimana murid mengaplikasikan kemahiran psikososial, macam mana dia nak mengelak daripada penyalahgunaan bahan. Okey, saya sarankan kepada murid dan juga yang ada di rumah, boleh tengok pada buku teks tingkatan 1, 2 dan tingkatan 3. Ya. Baik, itu dia sedikit maklumat mengenai topik kita pada hari ini kan, cikgu. Untuk kita tahu apa sebenarnya tentang penyalahgunaan bahan tu. Baik, cikgu, itu tentang standard pembelajaran mengenai mata pelajaran kita pada hari ini. Kalau macam tu, cikgu, kita berhenti berehat seketika sebab saya tak sabar nak tahu ni apa sebenarnya kecekapan psikososial yang cikgu sebutkan sebentar tadi tu. Okey, jadi jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini hanya di slot Mendengar Rendah. Kalau ada sesiapa yang menawarkan anda pil di kelab-kelab malam, kemungkinan besar ia adalah ekstasi. Methylene dioxymethamphetamine (MDMA) atau ekstasi adalah dadah yang paling popular di kalangan remaja untuk tujuan rekreasi atau parti. Ekstasi membebaskan serotonin di dalam otak lalu mempengaruhi kelakuan dan pemikiran anda. Saintis berpendapat bahawa ekstasi akan mengurangkan kadar serotonin semula jadi anda. Kesan ekstasi boleh dirasai melalui pembebasan dopamin semula jadi dan melalui pemancar saraf yang lain. Permulaannya, ekstasi sekadar membuat anda merasa high atau khayal. Selepas kesan ekstasi beransur hilang, anda akan berasa sangat letih sehingga beberapa hari. Tindak balas ini dikenali sebagai calm down. Namun, apabila digunakan dalam jangka masa yang panjang, anda boleh mengalami ketagihan. Kesannya, anda akan mengalami perubahan mood, kurang selera makan dan kesukaran untuk tidur. Rangsangan ekstasi boleh menyebabkan kadar denyutan jantung dan suhu badan anda meningkat. Menari dan minum arak ketika mengambil ekstasi akan menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi, iaitu kekurangan air di dalam badan. Ia boleh menyebabkan masalah otot, kerosakan buah pinggang, serta hati dan kegagalan kardiovaskular atau jantung. Jika kekurangan air berterusan, ia boleh mengakibatkan pingsan atau maut. Terdapat pelbagai kegunaan dadah termasuklah untuk perubatan dan rekreasi. Dadah rekreasi lah paling berbahaya kerana akan diproses secara kimia untuk memberikan kesan khayal yang lebih lama. Dadah, kesannya membinasakan. Untuk lebih maklumat tentang bahaya kesan dadah, layari www.wecareweserve.org.
KPM. Didik TV KPM. Apakah yang anda faham tentang maksud penyalahgunaan bahan? Terdiri daripada aktiviti seperti menghisap ganja dan syabu, menghidu gam dan minum arak. Penyalahgunaan bahan yang saya tahu selalu berkaitan dengan dadah. Tapi, ada juga yang salah guna dari tembakau dan cecair, seperti minuman keras. Penyalahgunaan bahan terdiri daripada aktiviti seperti menghisap ganja dan syabu, menghidu gam, menghisap rokok dan minum arak. Menyebabkan seorang itu hilang kawalan dan boleh mencederakan orang lain. Penggunaan bahan secara berlebihan dan boleh memberi kesan tidak baik kepada diri sendiri. Penyalahgunaan bahan terdiri daripada aktiviti seperti menghidu gam, mengambil dadah seperti ganja dan syabu. Baik, kembali kita dalam slot mendengar rendah. Masih lagi bersama dengan Mira, di mana hari ini kita akan belajar bagi mata pelajaran pendidikan kesihatan dan topik kita merupakan penyalahgunaan bahan. Sebelum kita berhenti berehat tadi, cikgu dah terangkan hari ini kita akan fokuskan kepada pengaruh, implikasi dan juga risiko bagi penyalahgunaan bahan dan juga kemahiran kecekapan psikososial. Dan bersama dengan Mira, cikgu kita iaitu Cikgu Jafri merupakan Ketua Panitia Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan dan juga Cikgu Muhammad Kushairi iaitu Guru Pendidikan Kesihatan. Cikgu, apa tu yang dimasukkan dengan risiko tentang penyalahgunaan bahan? Cikgu ada risiko juga ke? Tadi cikgu pengsan dah okey cikgu? Itulah antara risikonya cikgu Okey, Cikgu Jeff boleh uraikan. Sebelum kita pergi kepada risiko penyalahgunaan bahan, kita nak tahu dulu apakah itu penyalahgunaan bahan. Okay, kalau kita tengok tadi ada pendapat-pendapat daripada murid-murid tentang penyalahgunaan bahan. Okey, so kita tengok kat sini. Okay, penyalahgunaan bahan adalah corak penggunaan sesuatu bahan di mana pengguna menggunakan bahan itu dalam jumlah atau keadaan yang berbahaya kepada diri sendiri atau orang lain. Okey, di mana kat sini penggunaan bahan secara berlebihan boleh menyebabkan seseorang itu boleh jadi kemudaratan kepada mereka dan juga satu lagi boleh jadi kesihatan mereka tergugat ataupun terjejas. Okey. Kita tengok kat sini. Okey, saya nak tahulah apakah contoh-contoh penyalahgunaan bahan. Okey, saya nak tanya murid saya lah. Boleh ya? Okey, saya nak tanya siapa boleh bagi tahu apakah contoh penyalahgunaan bahan? Baik, ada kawan-kawan saya nak cuba. Tu saya nampak Arfan kat tangan dia cikgu. Ya. Terbaik Arfan. Silakan Apa tu Arfan? Rokok cikgu. Okey, betul rokok. Okey, lagi? Ada lagi? Bagus. Ada lagi? Saya cikgu. Okey ya, Muhammad Adam. Silakan Adam. Alkohol. Okey, betul Okey, ada lagi yang boleh jawab? Saya cikgu. Okey, Kayan. Kayan? Gam. Betul ke gam? Okey, tak apa kita tengok nanti. Okey, seterusnya ada lagi? Saya cikgu. Okey. Adam, silakan. Adam. Tupertin. Tupertin. Okey, ya, ada lagi? Saya cikgu. Ya, Iman. Ubat batuk. Ubat batuk. Okey, ada lagi? Yang terakhir. Yang terakhir. Dadah. Okey. Wah, hebatlah. Okey, bagus. Bagus. Berani menjawab. Cikgu, betul ke cikgu? Okey, teruskan Cikgu Syairi. Okey, bagus. Semua murid berjaya menjawab dengan betul. Okey, penyalahgunaan bahan seperti dadah bermaksud penggunaan dadah yang secara berlebihan seperti ubat yang bertujuan untuk kesihatan tetapi disalahgunakan seperti mengambil pil. Sepatutnya ambil 3, dia dah ambil 5 pil berserta dengan air gas. Itu akan menyebabkan penyalahgunaan dadah. Okey. Pengaruh penyalahgunaan bahan ini boleh menjejaskan sistem tubuh badan. Selain itu, ia juga boleh memberi kesan kepada keluarga dan masyarakat. Okey. Macam tu cikgu, banyak lupa kesannya ya. Banyak kesan dia. Banyak kesan buruk daripada kesan baik. Betul. Okey. Tadi kita dah tengok penyalahgunaan bahan. Okey, saya nak ambil satu iaitu alkohol. Okey, kalau kita tengok macam mana alkohol ni boleh membabukkan. Okey, yang tadi ini yang murid tadi bagi tahu okey, bagus. Okey, kita tengok bagaimana minuman keras boleh memabukkan. Okey, sebenarnya dalam
arak ataupun dalam minuman keras, ada satu bahan yang dipanggil etanol. Apa benda etanol ni? Etanol ni adalah satu bahan kimia di mana sekiranya kalau siapa yang ambil minuman keras, dia akan masuk ke dalam badan, kemudian dia akan meresap kepada salur darah kita. So apa etanol ni buat dalam badan kita? Kalau tengok ni gambar apa ni Mira? Itu gambar otak cikgu. Otak. Di mana kat sini etanol ni akan serap ke dalam badan dan akan tertumpu kepada otak. Sebab itulah kalau etanol berada di atas ni, dia akan mengganggu neurotransmitter. Kita ada dua Satu daripada GABA, satu lagi neurotransmitter glutamate. Apa benda dua ni? GABA ni adalah dia mengawal emosi. Emosi kita perasaan takut, perasaan panik. Neurotransmitter glutamate pula adalah dia mengawal komunikasi antara neuron. Maknanya apa yang kita buat tu kalau diberi signal ataupun pancaran dan kita akan buat. Apa yang terjadi, etanol ni akan mengaktifkan neurotransmitter ni. Bila dia aktifkan, dia akan menjadi kita kurang rasa panik. Dan kita juga rasa tak takut. Sebab tu kalau kita tengok kalau macam ni, kan ada reaksi takut kan. Betul. Tapi kalau kita tumbuk dengan orang yang neurotransmitter GABA ni, dia tak rasa apa. Kemudian apa lagi etanol ni akan buat, dia akan menyah-aktifkan neurotransmitter glutamate ni. Itu sebabnya sel-sel otak tidak berhubung dan menyebabkan dia tidak berfikir apa-apa. Kalau kita perasan, kita tengok macam mana dia bawa kereta pergi lawan arus. Kita tengok lawan arus ni tapi dia rasa macam tak ada apa-apa je, macam dia rasa dekat lane dia saja. Itu yang jadi kepada sini. Bukan itu saja. Etanol ni juga akan menyebabkan dekat nombor 3 ni namanya nucleus accumbens. Tempat ni di mana akan memberi rangsangan kepada otak dan akan merembeskan hormon dopamin. Dopamin ni adalah rasa bahagia. Kita pun ada hormon ni. Cumanya kalau etanol ni masuk ke dalam badan, dia akan lebih tinggi. Kita akan jadi high. Haya dan sebagainya. Kita tak ingat apa-apa. Rasa gembira je. Sama juga bila dah ada kat sini neuron tidak bersambung, dia akan mengeluarkan juga satu hormon endorfin. Endorfin ni juga adalah hormon seronok. Selalunya kalau macam kita bersukan, hormon endorfin ni akan ada. So kat sini apa yang terjadi, bila etanol ini dah mengganggu, hormon dua ni akan diterbitkan. Bila dua ini telah bergabung, dia akan menyumbang kepada euforia. Euforia ni maksudnya keseronokan yang lebih. Sebab tu kalau tengok kadang dia menari seorang-seorang, lepas tu dia suka dah menari, lepas tu dia minum lagi dan sebagainya. Lepas tu dia ketawa seorang-seorang. Ketawa seorang-seorang. Kadang orang pukul pun dia kata tak ada lagi senyum, suka. Maknanya apa? Telah diganggu di dalam ini. Itulah bahayanya kalau ada kita ambil pengambilan alkohol. Baik, itu sedar tak sedar. Sedikit orang kata kita minum je rasa macam tu, tapi sebenarnya mengganggu, risikonya mengganggu kita punya fungsi saraf otak kita, cikgu. Ya, betul. Baik. Silakan Cikgu Jeffrey. Teruskan Cikgu Jeffrey. Penyalahgunaan bahan boleh menyebabkan seseorang individu berisiko dalam masalah kesihatan. Kegiatan antisosial maksudnya dia tidak bergaul dengan orang dan perbuatan jenayah. Sebab bila dia dah dalam keadaan hayal, dia tidak akan sedar apa yang dilakukan. Maknanya dia lebih kepada kecenderung kepada membuat kejahatan pun kita tak tahu. Sebab dia tak sedar apa itu kebaikan dan kejahatan. Dia tidak boleh membezakan. Bahan-bahan yang disalahgunakan boleh memudaratkan kesihatan dan menyebabkan seseorang itu terlibat mudah hilang pertimbangan. Maksudnya dia tidak boleh fikir yang mana yang baik dan mana yang buruk. Dan melakukan perkara yang di luar jangka. Maksudnya dia tidak takut. Dia tidak ada perasaan takut. Dia boleh melakukan sesuatu dengan lebih lagi daripada apa yang dijangka. Keadaan luar kawalan yang berlaku akan memberikan ancaman kepada diri sendiri serta orang lain. Macam Cikgu Jeff cakap tadi, dia boleh bawa kereta melawan arus pun dia tak takut. Itulah bahayanya penyalahgunaan bahan. Ya, itu satu cikgu, mungkin yang melawan arus. Mungkin ada yang apabila situasi mereka mabuk yang tak sedar, ada yang mungkin tertidur kat tengah jalan, tepi jalan kan, bahaya juga. Betul. Ada juga situasi di mana kalau kita berlanggar, kita akan rasa, kita langgar apa ni? Tapi kalau kita macam tadi tu, tidak sedar, bila dia langgar, dia tak rasa apa, lepas tu dia heret lagi benda tu. Lagilah kan. Kita pula tengah teriak ni, jangan, tapi dia masih selamba je. Maknanya itu dah jadi penyalahgunaan bahan. Baik, seterusnya. Kat sini saya nak buat satu aktiviti dengan murid.
apakah contoh risiko penyalahgunaan bahan terhadap diri sendiri? Okey, saya nak minta anak murid saya tulis dekat kertas, okey, dan nanti paparkan. Okey, tulis sekarang. Okey, jom kawan-kawan kita ready. tulis. Murid-murid. Okey, Mira pun nak cuba tulis juga, cikgu. Okey, cuba tulis. Risiko ya. Apakah risiko penyalahgunaan bahan terhadap diri sendiri? Ini untuk diri kita. Diri sendiri. Okey. Saya rasa murid tu dah siap. Okey. Ada kawan-kawan saya dah siap? Okey, sila paparkan jawapan anda. Naikkan. Okey. Okey. Wah, semua ada mental, emosi, otak, hati, janin, saraf. Arfan jawab semua. Arfan ni semua, cikgu. Arfan jawab semua sekali. Okey, mungkin dia tahu banyak. Okey, teruskan Cikgu Syairi. Okey, bagus. Semua dah tulis. Okey, sekarang sebab Arfan tulis banyak, saya nak tanya Arfan. Apakah risiko yang terjadi kepada fizikal Arfan? Fizikal. Risikonya ialah mata akan kelihatan merah dan berair serta hidung beringus. Perut pula berasa sakit, kadang-kala muntah dan cerit-berit. Tubuh akan merasa gigil. Penampakan diri tidak terurus dan tidak normal. Betul Afan. Bagus. Okey, bagus. Kita bagi sedikitlah kat Afan. Boleh tak? Okey. Okey. Mira boleh bagi bunga dekat Afan. Nak bagi berapa, cikgu? Kita bagi satu dulu. Kita bagi satu dulu. Selalu kita bagi bintang, ini kita bagi bunga. Kita bagi bunga. Baik, kawan-kawan boleh tolong tepuk tangan untuk Arfan. Tepuk sikit Arfan. Okey. Satu bunga untuk Arfan. Satu untuk Arfan. Baik, cikgu. Okey Arfan, saya uraikan sikit. Okey. Kesihatan ni dia lebih kepada fizikal. Kita nampak maknanya dia akan kurus ataupun hidungnya berair. Itu secara fizikal, okey? Okey. Saya nak tanya Muhammad Adam. Adam. Okey, Muhammad Adam, apakah yang terjadi kepada saraf? Okey, Adam. Cuba uraikan. Penyalahgunaan bahan ini boleh merosakkan saraf-saraf yang terdapat di dalam tubuh badan, menyebabkan mudah terdapat pelbagai jenis penyakit dan kerosakan sel-sel otak. Okey, betul Adam. Bagus. Okey, baik. Terbaik Adam. Terbaik. Okey, boleh bagi satu lagi bunga dekat Adam. Satu lagi bunga untuk Adam. Okey, saya uraikan terus. Betul, dia akan boleh merosakkan sel-sel otak. Sebab kerana telah masuk benda-benda asing. Okey, seterusnya saya nak tanya Kayan. Risiko yang terjadi kepada wanita hamil. Apa yang terjadi pada janin? Okey, Kayan, cuba beritahu. Wanita, Saiz kepala janin yang terlalu kecil berbanding tubuh. Selain itu, keadaan muka yang rata dan kelemahan pada sendi-sendi dan otot. Janin juga akan mengalami kekurangan berat badan dan boleh mengakibatkan kecacatan. Okey, betul Kayan. Okey, betul lah Kayan. Okey, sekali lagi bagus. Okey, satu lagi bintang untuk Kayan. Bunga je kita bagi satu. Sorry, bunga. Selalunya kita bagi bintang kat situ lupa. Okey, saya uraikan sikit. Okey, betul Kayan. Kerana fisiologi badan kita telah berubah. Maksudnya, janin tu tak dapat zat-zat yang cukup. Okey, itu yang menjadikan dia jadi semakin kecil dan juga berat badan juga jadi cacat. Okey? Okey. Kita tadi dah tengok beberapa risiko terhadap diri. So sekarang ni kita nak tahu sedikit cikgu. Undang-undang tentang akta dadah berbahaya ni. Boleh terangkan sikit? Saya terangkan sikit. Ingat saya berkongsi pada semua murid-murid dan juga Mira. Okey. Mengenai akta dadah berbahaya telah diperkenalkan di Malaysia sejak 1952, kemudian dipinda pada 1985 dengan nama Akta Dadah Berbahaya. Langkah-langkah pencegahan khas 1985. Seksyen 39B dan Seksyen 39A Akta Dadah Berbahaya 1952 telah diguna terhadap pesalah yang melakukan kesalahan tersebut. Tetapi akta ini telah dipinda dan menggunakan budi bicara hakim untuk menjatuhkan hukuman. Itu yang baru dipinda ya Mira? Okey, maknanya dekat sini pada Akta 39B ni sebelum ni adalah hukuman mati. Okey, tetapi sekarang telah dipinda memberi sedikit kepada hakim untuk budi bicara. Okey. Walaupun begitu cikgu, maksudnya penyalahgunaan bahan ini ada akta yang melindungi. Melindungi mungkin bangsa yang tercedera akibat daripada pelakunya yang menyalahgunakan bahan yang terlarang ataupun berlebihan cikgu. Baik cikgu, kalau macam tu cikgu, kita berhenti berehat seketika cikgu. Kita kembali selepas ini untuk cikgu sambung dengan lebih banyak lagi tentang penyalahgunaan bahan. Jangan ke mana-mana. Okey.
KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam slot mendengar rendah, masih lagi bersama dengan Mira dan kedua-dua orang guru kita iaitu Cikgu Jeffrey dan juga Cikgu Kushairi. Dan juga bersama dengan 6 orang kawan baru Mira dari 4 buah sekolah yang berbeza. Sebelum kita berhenti berehat tadi Cikgu dah menerangkan tentang risiko bagi penyalahgunaan bahan. Sepertinya kerosakan bagi saraf minda kita dan banyak lagi lah. Ya, dan sekarang Cikgu, apa pula yang Cikgu nak sentuh? Silakan. Okey, kita akan terus kita akan buat aktiviti dengan murid. Tapi sebelum itu, saya nak cerita sikit tentang implikasi penyalahgunaan bahan. Implikasi maknanya kesan apa yang terjadi pada diri, keluarga dan juga masyarakat. Di mana kat sini semua akan terpalit dengan apa yang penyalahgunaan bahan ini. Saya nak buat satu aktiviti. Kita akan menggunakan satu aplikasi. Saya minta, saya dah buka aplikasi ini. Implikasi penyalahgunaan bahan kepada diri, keluarga dan juga masyarakat. Saya minta anak-anak murid saya untuk type apakah implikasi penyalahgunaan tersebut. Nak tengok. Dah ada. Ni secara terus secara langsung. Wow. Iman pun dah ada kat situ. Baik, kita dah ada Iman, Adam, ada Kayan. Besarkan sikit Iman. Besarkan sikit kita nampak Arfan pun sama Cikgu, nampaknya. Kita dah ada 3, dah ada 4. Cepat dia orang tulis ni Pantas. Satu lagi Muhammad Adam. Kita tunggu Muhammad Adam. Panjang jawapan Adam rasanya ni. Mungkin dia berfikir ni, panjang. Tak apa, kita bagi kebebasan untuk dia. Sekarang kita dah ada 5 jawapan dah Cikgu. Ada 5 jawapan. Tunggu lagi satu. Kita tunggu jawapan bagi Muhammad Adam. Boleh Adam? Tak apa Cikgu. Mungkin tu lah saya nampak. Patutlah bagi 2 jawapan. Dua sekali masuk. Kita tunggu dia besarkan sikit. Besarkan sikit. Terbaik, semua terbaik. Bagus. Semua betul. Ini adalah kalau kita tengok ni, dia adalah implikasi penyalahgunaan bahan bagi diri, keluarga dan masyarakat. Kat sini. Saya nak minta Mia jelaskan apa implikasi yang anda tulis. Terdedah kepada penyakit dan gejala sosial. Individu dalam keadaan tidak terurus, daya tahan badan akan menjadi lemah serta mudah dijangkiti penyakit. Kerana kandungan dalam bahan tersebut telah menyerang sistem tubuh badan manusia. Di samping itu, individu akan bersikap tidak bertanggungjawab kepada kerja dan persekolahan serta bergaul dengan kumpulan mereka sahaja. Ni adalah implikasi kepada diri, maknanya dia tidak produktif. Dia mengasingkan diri ataupun dia bersama rakan-rakan dia sahaja. Dan dia kita tahu penyalahgunaan bahan ni akan menyerang tubuh kita macam kita tengok tadi macam mana alkohol tadi betul Cikgu. Jadi berapa bunga matahari? Ini bunga juga kita bagilah satu bunga satu bunga matahari. Untuk Damia. Tanya. Tanya Damia. Jatuh. Cikgu? Seterusnya saya nak Iman pula jawab. Seterusnya implikasi kepada keluarga. Iman boleh tolong jawab? Mengaibkan nama keluarga. Nama keluarga akan tercemar kerana masyarakat akan menggunakan pandangan yang sama terhadap individu tersebut dan menjadi beban kepada ahli keluarga kerana perlu menghabiskan masa, tenaga dan wang yang banyak untuk merawatnya. Bagus Iman. Betul jawapan Iman. Betul juga. Satu juga bunga. Satu bunga untuk Iman Satu bunga. Satu. Banyak dah bunga. Iman masuk. Ada. Baik, ada nama dia. Satu bunga untuk Iman. Tahniah diucapkan untuk Iman. Baik Cikgu, seterusnya. Kita tengok pula implikasi kepada negara. Masyarakat tidak aman dan tidak stabil. Saya minta Adam untuk jelaskan. Ini memberi kesan kepada ekonomi negara seperti menggunakan banyak wang untuk kos perubatan. Kemudian, kesan kepada keselamatan seperti jenayah rompakan.
melibatkan pergaduhan antara kaum dan menjejaskan semangat perpaduan. Okey, kalau kita tengok kalau penyalahgunaan bahan ni makin lama makin meningkat, kos perubatan makinlah meningkat. Sebab kita kena guna duit yang banyak untuk merawat pesakit-pesakit ni. Dan juga dia akan menyebabkan mungkin ada implikasi pergaduhan antara kaum dan juga perpaduan terjejas. Ya, kan cikgu. Okay. Mungkin ketidakamanan tu boleh berlaku lah cikgu kalau kita salah gunakan bahan ni cikgu. Contoh seperti dadah lah sebagai contoh kan cikgu. Mungkin boleh berlaku pelbagai kesalahan jenayah kan. Betul. Tapi nanti kita jangan lupa dengan adab. Bagilah satu bunga. Betul tu. Okey, dah. Dapat juga satu bunga. Bagi yang besar sikit. Barulah semua jadi bunga-bunga. Okey, kita dah semua ada satu bunga. Okey, baik. Okey, baik. Tadi kalau kita tengok pada awal tadi tentang kita nak tahu tentang kecekapan psikososial. Kemahiran-kemahiran apa yang perlu kita ada untuk mengelak daripada penyalahgunaan bahan. Okey. Dekat Mira tu tengok ada sampul tu Betul cikgu. Okey, ada sampul. Okey, kita akan minta nanti murid-murid akan pilih sampul dan dia akan jelaskan apakah kemahiran yang dia akan bagi untuk idea untuk menjana mengelak kemahiran penyalahgunaan bahan. Okey, kita teruskan. Kita nak minta murid kita pilih sampul cikgu. Okey, kita nak minta siapa? Nampaknya semua dah ada bunga. Okey. Tak ada yang tak dapat bunga lagi cikgu, semua dah dapat Semua dah ada. Semua dah ada. Dia akan minta satu lagi nanti. Okey, kalau macam tu kita minta ketua kelas kita untuk hari ni lah, Muhammad Arfan. Silakan Arfan. Okey, Arfan pilih warna apa? Saya nak warna merah lah cikgu. Baik, Arfan nak warna merah cikgu. Okey, warna merah. Ambil warna merah. Kita bacakan soalannya. Okey, sampul besar. Okey, Arfan dah bersedia? Sedia Arfan? Dah cikgu. Dah. Baik, saya bacakan untuk Arfan. Okey. Empati terhadap pengalaman seseorang dan berusaha memperbaiki diri. Empati Empati. Boleh Arfan jelaskan? Silakan. Boleh cikgu. Silakan Arfan. Saya ada melihat dan dapat rasakan sakitnya seseorang itu terkena risiko penyalahgunaan bahan ini. Saya juga harapkan ianya tidak terkena kepada saya. Saya juga mempunyai rasa tanggungjawab untuk membantu rakan-rakan saya supaya tidak terjebak dengan penyalahgunaan bahan ini. Okey, bagus Arfan. Okey, good. Sebenarnya empathy maknanya kita merasa apa yang orang tu rasa. Okey, maknanya kalau kita tahu risiko penyalahgunaan bahan ni adalah teruk so kita pun macam merasakan, tetapi kita ada kemahiran di mana kita perlu menjaga diri dan juga kita memberi informasi yang betul kepada orang ramai supaya tidak terjebak. Betul tu cikgu. Jadi berapa bunga untuk Arfan? Okey, kita pun ada bagi satu lagi bunga. Satu lagi bunga. Okey, kepada Arfan. Okey, kita seru. Okey, mana Arfan? 2 bunga. Okey. Seterusnya, cikgu. Okey, kita minta Kayan. Okey, pilih warna apa? Warna apa Kayan? Warna biru, cikgu. Warna biru. Biru. Saya pilih warna biru. Okey, warna biru. Biru soalannya ialah membuat keputusan tidak mengambil bahan terlarang. Tengok apa kemahiran Kayan? Saya perlu mempunyai jati diri dan motivasi yang kuat. Keputusan saya untuk tidak mengambil bahan mestilah tepat dan tidak berubah. Penting untuk saya membentuk minda yang positif agar sentiasa dapat membuat keputusan dengan pemikiran yang rasional. Okey, good. Okey, bagus. Okey, di mana kita kena buat keputusan. Kita tepuk dulu. Okey, bagus. Okey, keputusan yang bagus dan tepat adalah penting. Okey, kerana kalau kita 50-50 keputusan, takut kita akan terjebak dengan penyalahgunaan bahan. Okey. So kalau boleh kita kena tahu, kita kena ada jati diri supaya kita tidak terlibat dengan penyalahgunaan bahan. Betul cikgu. Berapa bunga untuk Kayan? Okey, bunga-bunga matahari kita bagi satu untuk Kayan. Satu lagi. Okey. Ngam. Okey. Murid seterusnya cikgu. Okey, kita minta Iman. Pilih sampul. Iman warna apa Iman? Warna hijau. Hijau. Warna hijau. Okey. Bagus. Suka warna hijau. Hijau melambangkan ketenangan cikgu. Sejuk je. Okey, Iman.
Warna hijau ialah kesedaran kendiri menjauhkan diri dari kegiatan tidak berfaedah. Saya perlu mempunyai kesedaran kendiri dengan cara menilai risiko yang akan berlaku kepada saya sekiranya saya ambil bahan-bahan tersebut. Saya tidak mahu sakit. Kesedaran ini dapat membantu saya mengalihkan diri saya untuk sibukkan diri dengan aktiviti yang berfaedah. Okey, betul Iman. Betul. Okey, bagus Iman. Sebab apa? Kita perlu menjauhkan diri daripada kalau benda tu nampak tak elok, kita larikan diri daripada membuat benda-benda yang tidak berfaedah. Okey? Okey. Satu bunga juga satu untuk Iman. Satu bunga untuk Iman. Satu bunga untuk Iman. Cikgu, tinggal 3 ni cikgu, kita punya sampel. Cikgu cari siapa lagi? 3 saja. Okey, sekarang saya nak Muhammad Adam. Muhammad Adam, boleh pilih sampul warna apa Muhammad Adam nak ni? Warna apa Adam? Warna apa Adam? Boleh ulang lagi sekali? Warna merah jambu. Warna merah jambu. Warna merah jambu. Wah, dalam hati orang kata ada jarang orang lelaki pakai warna merah jambu. Sebab hari ni dah ada bunga lah. Betul tu cikgu. Okey, warna merah jambu Adam Ini dia. Okey, cuba Adam huraikan. Hubungan interpersonal yang baik bersama rakan dan keluarga. Saya perlulah meluangkan masa bersama-sama ahli keluarga dan rakan-rakan dengan aktiviti yang sihat serta mengambil sedikit masa memberitahu mereka mengenai risiko penyalahgunaan bahan supaya semuanya tidak terjebak. Betul Muhammad Adam. Betul. Okey, bagus. Okey. Untuk ini kita kena buat aktiviti lain untuk dilakukan untuk menghindari daripada kita membuat penyalahgunaan bahan. Okey, satu lagi bintang untuk Muhammad Adam. Okey, satu lagi untuk Muhammad Adam. Okey, silap. Saya bintang bunga. Silap. Bintang bunga. Okey, tinggal 2 lagi sampul, betul? 2 lagi, ada betul, hitam dan oranye. Okey, sekarang saya nak kita minta seorang lagi. Mia. Mia. Ya. Sampul warna apa yang mana awak nak? satu pilihan hati? Nak pilih warna hitam lah. Warna hitam. Oh, okey. Hitam itu menawan. Kita baca apa di dalamnya ya. Okey, dia tulis kat sini. Mengurus tekanan dari pengaruh persekitaran. Okey, Mia. Huraikan. Okey. Menguruskan tekanan dari pengaruh persekitaran. Sekiranya saya mengalami tekanan dari rakan sebaya atau persekitaran, saya perlu beredar dari tempat itu dan perlu berehat sebentar untuk tenangkan jiwa. Saya perlu membezakan tindakan saya sama ada pengambilan bahan itu keperluan ataupun kehendak sahaja. Okey. Okey, betul? Betul cikgu? Betul. Okey, kita bagi tinggal satu kan? Tinggal satu bunga. Okey, kita bagi kepada siapa ni? Kita bagi kepada Mia. Okey, Adam tak ada satu lagi. Okey. Satu lagi cikgu. Okey, boleh satu lagi? Okey, Adam. Okey, buka terus dah, tak ada sampul. Betul tu. Tak ada pilihan dah, Adam. Okey, tak ada pilihan Adam Boleh, tak apa. Okey, ini ialah berkomunikasi secara baik semasa menolak ajakan seseorang. Okey, komunikasi. Cara saya mengelakkan penyalahgunaan bahan ini melalui komunikasi dengan cara katakan tidak dengan yakin, menolak dengan sepan dan tegas serta memberi penjelasan mengenai risiko penyalahgunaan bahan kepada diri, keluarga dan masyarakat. Okey, komunikasi memang penting Maknanya kat sini, sekiranya kalau kita nak tolak pelawakan, kita jangan marah orang tu kita boleh beritahu kita kena tegas, berkata tidak. Lepas tu dengan sopan dan juga tegas, dan kalau boleh kita beri penjelasan sebab apa kita tak nak benda tu. Contohnya kalau macam rakam pelawak, kita tolak sahaja. Lepas tu kita beredar supaya kita tidak berada di kumpulan yang itu. Okey. Tapi kalau kita perasan kat sini, tak adalah untuk Adam. Tak ada cikgu. Okey, tak apa Adam, jangan bersedih Nanti di akhir rancangan kita akan bagi hadiah lain. Jangan risau Adam, saya ada sesuatu untuk Adam. Tak ada bunga, tak apa, jangan risau. Saya ada
Mini. Okey, kalau macam tu cikgu, kita berhenti berehat seketika. Biarkan saya cari bunga matahari untuk Adam sebentar cikgu. Lepas ni kita sambung lagi sesi pembelajaran kita. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali dalam slot mendengar rendah. KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda pengambilan dadah dan alkohol boleh mengakibatkan kemurungan? Tahukah anda? Itulah dia, boleh menyebabkan kemurungan apabila kita mengambil secara berlebihan. Kembali kita dalam slot mendengar rendah di mana hari ini kita belajar tentang penyalahgunaan bahan bagi mata pelajaran pendidikan kesihatan. Cikgu, kita sudah berada di segmen yang terakhir, ruangan yang terakhir. Tapi tentang markah Adam tadi cikgu. Tadi mesti Adam tunggu apa yang saya nak bagi. Okey, sebenarnya ada dapat lagi dah. Siap tangkai lagi. Okey. Baik. Orang terakhir, nampak tu. Shining dia. Tahniah Adam dan juga semua yang berjaya menjawab. Baik cikgu, silakan. Mungkin kita boleh minta rumusan daripada murid kita dah cikgu kerana saya tengok mereka pun dah berjaya menjawab segala persoalan-soalan yang cikgu telah berikan tadi. Jadi salah tu Mira. Okey, sebenarnya saya nak bagi Mira soalan. Oh, cikgu yang bagi saya soalan. Okey, semua murid dah menjawab. Okey, sekarang ni saya nak tengok Mira tumpukan tidak dalam kelas atau tidak. Ada dua soalan saya akan bagi kepada Mira. Okey, nyatakan dua risiko penyalahgunaan bahan terhadap diri sendiri. Dua risiko cikgu Dua risiko penyalahgunaan bahan terhadap diri sendiri cikgu. Macam cikgu dah terangkan tadi, kalau dari fizikal cikgu, mata akan merah dan berair. Betul tak cikgu? Betul. Baru satu. Satu soalan. Yang kedua, satu jawapan telah diberikan. Untuk yang kedua pula cikgu, daripada segi otak kita, di mana saraf otak kita mungkin berlaku sedikit kerosakan, jadi kita tidak mampu mengawal dan juga berfikir secara rasional. Betul. Okey, betul. Okey, terbaik. Kawan-kawan, terima kasih. Baru satu soalan. Ada satu lagi soalan, Mira. Silakan cikgu. Okey Mira, soalan yang kedua. Nyatakan dua kemahiran psikososial bagi mengelakkan risiko penyalahgunaan bahan. Kemahiran psikososial cikgu. Ada dua kemahiran. Tadi ada murid jawab 6 tadi kan. Okey, boleh cikgu bantu saya? Mira tak bagi tumpukan. Bagi clue sikit cikgu. Okey. Satu, membuat keputusan. Keputusan. Uraikan keputusan apa? Okey, mungkin apabila individu yang mengambil penyalahgunaan bahan yang berlebihan ni cikgu, daripada segi mereka membuat keputusan, mereka tidak mampu berfikir dengan baik cikgu. Okey, betul. Yang kedua? Yang kedua dari segi apa cikgu? Kalau kita berkomunikasi macam mana? Kalau dari segi komunikasi pastinya mungkin berlaku ketidakfahaman daripada segi komunikasi ataupun tidak fahamlah cikgu daripada kedua-dua hal dia. Okey, ataupun lebih mudah kita berkata tidak saja. Kalau orang ajak tidak, kita kata tidak dengan sopan dan tegas. Itu cara kita menolak tu cikgu. Menolak. Tapi jawapan Mira betul. Okey, terbaik. Terima kasih kawan-kawan semua. Okey, kita tadi dah tengok daripada maksud, pengaruh, kemudian risiko terhadap diri sendiri, kemudian implikasi kepada diri dan keluarga. Okey, dan juga tadi kita dah tengok macam mana murid menjana adil untuk kecekapan psikososial. Okey, so untuk yang terakhir ni, saya nak minta seorang anak murid saya untuk buatkan rumusan. Boleh Boleh cikgu. Okey, saya nak minta Engkayan. Okey, sila buat rumusan untuk pembelajaran hari ini. Silakan. Apa yang boleh saya rumuskan ialah melibatkan diri dalam penyalahgunaan bahan sememangnya tidak mendatangkan manfaat. Sebaliknya menyebabkan risiko terhadap diri sendiri. Jadi, pentingnya untuk kita ketahui cara-cara mengelakkan diri daripada penyalahgunaan bahan ini supaya diri dan orang sekeliling kita tidak menjadi mangsa kepada kegiatan negatif ini.
Sebaiknya kita perlulah berhati-hati dan bijak memilih kawan serta menggunakan media sosial yang bermanfaat sahaja. Okey, rumusan tu sangat tepat. Okey, dan orang kata bertepatan dengan apa yang kita belajar hari ini. Di mana kita perlu tahu apa kawan mana yang kita perlu pilih. Okay, dan juga dari segi kalau kita dalam satu situasi macam mana kemahiran psikososial itu kita gunakan. Okey, sedikit rumusan daripada saya. Okey, di mana kalau kita ni menggunakan bahan, kita perlu tahu apakah keperluan bahan tersebut. Jangan kita ambil sebagai kehendak. Dia akan boleh memudaratkan diri kita. Dan satu lagi, sekiranya kalau kita memang sakit, paling penting preskripsi daripada doktor ataupun saranan daripada doktor. Okay, jangan pula kita jadi doktor dekat rumah. Betul. Okey, kita dah lah demam, lepas tu kita ambil patutnya 2 biji saja. Okay, dia ambil sampai 5-6 biji. Lepas tu menjadi kesakitan yang amat sangat. Okey, daripada Cikgu Syairi. Okey, daripada saya pula. Okey. Diharapkan di akhir sesi pembelajaran pada hari ini ia memberi manfaat kepada kita semua. Okey, termasuk murid-murid di luar dan juga yang berada di dalam studio ni. Dengan akhir kata, sibukkan diri dengan perkara-perkara yang berfaedah. Betul tu Cikgu. Okey, ada sedikit lagi. Okey, sekiranya kalau murid-murid dan juga yang berada di dalam di rumah, okey, kita boleh layari Sumberku di mana Sumberku ni ada nota-nota dan juga latihan untuk diberi kepada murid dan juga di dalam portal D5. Baik, kepada murid-murid yang berada di rumah sekarang yang ingin dapatkan juga latihan yang kami lakukan ini, boleh terus bagi sahaja ke laman sesawang yang tertera di kaca TV anda. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Sebelum tu Mira, nanti dulu kita tengok dulu jumlah bintang sebab kita ada hadiah untuk murid-murid di rumah. Okey, sebenarnya kita tengok ni semuanya sama, cuma Adam dia ada lebihan ni. Tak apa, hari ni kita bermurah hati kan Cikgu kan? Betul? Jadi kita akan berikan setiap satu untuk ni magic pen. Nanti kita boleh dapatkan. Tahniah kawan-kawan. Jadi magic pen tu bolehlah Cikgu ataupun murid-murid yang dapat tu boleh buat nota kan Cikgu. Betul. Jadi nota tu warna-warni, cantik, mudah untuk difahami. Okey. Jadi saya ingin ucapkan tahniah dan juga syabas kepada semua kawan-kawan saya yang berjaya menjawab semua soalan yang telah diberikan dengan tepat dan juga betul. Saya ingin ucapkan terima kasih lagi sekali kepada kedua orang guru kita atas perkongsian ilmu pada hari ini, kepada semua kawan-kawan baru saya yang berada di dalam talian dan juga semua penonton yang sedang menonton di rumah. Diharapkan sedikit perkongsian ini dapat dimanfaatkan dan anda boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian ataupun di dalam peperiksaan. Semoga berjaya dan kejayaan menjadi milik anda semua. Ingat, pendidikan kesihatan ni ialah hak milik. Orang kata kesihatan badan tu penting, jadi jagalah badan kita kerana kita bertanggungjawab terhadap diri kita sendiri. Baik, kita jumpa lagi kawan-kawan semua. Cikgu? Saya... Kenapa ni? Dah habis dah ni? Saya dah tak tahan dah ni. Dia datang balik pening. Alamak. Saya minta diri dululah. Okey? Cikgu. Saya. Okey, cikgu okey ke? Okey, tak apa. Tak larat ke cikgu? Okey. Okey, jumpa lagi semua. Jumpa lagi. Cikgu.